Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Koyak habis sahabat semua. Ya, Ketua Pemuda Parti PAS. Kenapa? Ya, hari ini semalam sebenarnya kita nampak ya ada satu perdebatan di antara Ketua Pemuda mantan ataupun masih lagi Ketua Pemuda Parti Amanah ya yang berdebat dengan Ketua Pemuda Parti PAS. Dan apa yang berlaku akhirnya Senator Hasbi ya menyekolahkan Ketua Pemuda PAS ini sehingga mendapat sorakan daripada penyokong ataupun ya penonton yang hadir pada sesi perdebatan itu. Jadi menarik ya untuk kita lihat bersama kenyataan media apa sebenarnya yang berlaku sahabat-sahabat semua ya sehingga Ketua Pemuda PAS ini koyak hancur disekolahkan oleh Hasbi. Jadi ini dia sahabat semua kerajaan media yang ingin saya kongsikan bersama dengan Anda. Penyokong bersorak Hasbi sekolahkan Ketua Pemuda PAS, isu tebuk atap. So ini sebenarnya berkaitan dengan isu tebuk atap. Jadi mari kita ikuti ya kenyataan media ya dalam isu ataupun perkara ini. Ucapan debat Ketua Pemuda Amanah Senator Hasbi Muda semalam mendapat sorakan daripada penyokong selepas membidas Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi berhubung isu tebuk atap dan peruntukan wakil rakyat pembangkang. Menerusi debat berani semuka anjuran Sinar Harian semalam, Afnan mendakwa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan peruntukan buat wakil rakyat pembangkang. Menjawab soalan itu, Hasbi berkata, ia disebabkan pembangkang sekarang ini lebih memilih untuk menjatuhkan kerajaan melalui tepuk atap daripada berunding untuk mendapatkan peruntukan. Benar, saya setuju dengan kenyataan ini. Hasbi pada masa yang sama berkata kerajaan PAS memberikan peruntukan kepada dua wakil rakyat pembangkang di Kelantan disebabkan mereka tidak pernah cuba menjatuhkan kerajaan negeri melalui tepuk atap. Dan saya nak sebut kenapa kerajaan PAS boleh memberikan peruntukan kepada pembangkang di negeri mereka. Soalnya sebab pembangkang di negeri mereka tidak ada usaha untuk tukar kerajaan secara tebuk atap. Katanya yang kemudian mendapat tepukan daripada penyokong yang hadir pada sesi debat itu. Itu beza katanya lagi. Dan saya nak sebut tuan-tuan, soal masalah ekonomi, kita ni dia memang perlu komitmen daripada dua belah pihak. Tambahnya lagi, beliau juga mengingatkan bahawa Pakatan Harapan ketika menjadi pembangkang hanya diberikan peruntukan selepas berunding dengan kerajaan dan menandatangani MOU, satu perjanjian ya antara pihak pembangkang dan juga kerajaan ketika itu untuk menyokong kerajaan di parlimen. Ya, menyokong kerajaan bukannya sokong sembarangan, ya masih menjadi semak dan imbang, tapi menyokong dasar-dasar yang memberi kebaikan kepada negara, menjaga kestabilan politik, menjaga kebajikan untuk rakyat dan sebagainya. Katanya lagi, dulu untuk beri peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang yang waktu itu dikuasai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita memberikan jaminan untuk menyokong kerajaan pada waktu itu. Tetapi hari ini, apa yang dibuat oleh pembangkang dan ahli-ahli parlimen mereka berdoa supaya kerajaan akan tumbang. Ini tepat sekali fakta yang diberikan oleh Senator Hasbi. Ya, kalau kita lihat, ya ada seorang itu ya ahli parlimen daripada pembangkang ya, daripada Parti PAS. Katanya dia akan terus-menerus untuk berdoa kerajaan ya yang dinasihatkan ataupun dititahkan oleh yang di Pertuan Agong ini ataupun kerajaan perpaduan ini supaya runtuh. Betapa jelek, betapa dangkal, betapa bangang, betapa bodoh, apalagi perkataan yang saya boleh berikan sahabat-sahabat semua. Betapa rakus untuk mereka mau berkuasa sehingga ya doa yang salah seperti itu pun ya boleh dilakukan. Wow, itu pandangan saya sahabat semua. Jadi kita nak menyelesaikan masalah rakyat, kata Hasbi lagi. Tapi dia fikir nak tebuk atap. Dia fikir nak tebuk pintu belakang dan sebagainya. Macam mana kita nak berjaya soalnya. Jadi kalau soal peruntukan ini senang. Jumpa, runding, saya yakin hal itu akan selesai dalam masa yang singkat. Kata Hasbi kepada atau menjawab kepada dakwaan yang kononnya kerajaan hari ini tidak memberikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Terbaik sahabat-sahabat semua. Dan saya percaya ini adalah satu jawapan balas
yang begitu padu ya diberikan kepada Ketua Pemuda PAS sehingga terkebil-kebil beliau di sana. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan hari ini, ya apabila pihak pembangkang ya, kalau tadi Ketua Pemuda PAS, hari ini ya senior ya, pemimpin-pemimpin senior daripada PAS maupun Bersatu ya sibuk kononnya mempertahankan syariah, tapi sebenarnya mereka permain syariah. Itu antara satu kenyataan media ya, bukan daripada saya, tapi ini saya petik ya daripada kenyataan media di Harapan Daily. Kita akan cuba baca apakah kenyataan itu. Jadi tanpa buang masa, ya, kalau kita lihat katanya dalam kenyataan ini, pening lihat komen walau di media sosial dengan perkataan jijik seperti Jubli permainkan maruah, kongsi gambar dan video. Sedikit pun tidak rasa terhina, tetapi fikirkan semakin buruknya perangai generasi pejuang Islam era Hadi Awang ini, kata individu yang memberikan komentar ini. Hits Naf yang juga ini komen daripada warganetnya. Jaga nyawa dan maruah adalah satu daripada 5 objektif syariah selain jaga agama, akal, harta dan keturunan. Itu antara komen-komen daripada warganet. Dan seorang lagi berkata, sibuk pertahan syariah tapi mereka kini permainkan syariah. Apa maksudnya? Jadi mazhab ulama mana yang mengharuskan untuk sebarkan hal pribadi manusia lain jika tulen sekalipun hal itu. Terbaik ya, memang pedas dan padu komen daripada warganet ini. Jadi semua pihak, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, atau diberi jolokan sebagai pengkhianat nasional sepatutnya menghentikan cara politik kotor ini. Setiap tindakan akan ada reaksi. Walaupun guna akaun palsu, ingat malaikat tak boleh tahu ke soal seorang lagi warganet berkata seperti itu. Apabila seorang kongsikan skandal umpama ini, sebenarnya yang buruk adalah hati budi tukang share itu katanya. Jadi saya bimbang tren ini melahirkan ramainya pelaku kazaf fasik selama-lamanya tanpa sadar. Hal negatif yang sepatutnya disorot dipromosikan seluasnya. Tak bimbang ke hal ini berjangkit kepada anak-anak kamu. Seorang lagi warganet mempersoalkan ya tindakan-tindakan daripada geng-geng kaki pound fitnah itu. Dan tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi sebagai senjata politik. Patutnya fokus hal polisi dan juga korupsi katanya. Jadi barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka Allah katanya akan menutup keaibannya di hari akhirat kelak. Dan barang siapa yang membuka aib saudara muslimnya, maka Allah akan mendedahkan keaibannya sehingga dia merasa malu dengan keaiban sekalipun dia berada di dalam rumahnya. Itu antara kenyataan yang turut disertakan oleh warganet ya di dalam komen-komen mereka di media sosial. Jadi saya setengah setuju ya dengan komen-komen daripada warganet ini yang menyatakan bahwa kononnya mereka menjadi hero, sibuk pertahankan syariah. Tapi hakikatnya sahabat semua, mereka sebenarnya cuba seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri di dalam Dewan Rakyat, katanya ini adalah penunggangan agama. Bukan poin hukum syariah ataupun Islam itu terancam ya. Sebenarnya dia bukan isu itu untuk cabaran ini. Tetapi akhirnya sahabat semua, apa yang lebih mengejutkan? Mereka menggunakan isu ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tapi saya akan kongsikan info itu dalam info yang lain. Kita pastikan dulu ia benar atau tidak. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Ketua Pemuda Parti PAS koyak habis sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih. Kiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Alright, so terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopet Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.